Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada semua viewers kita yang ada sekarang bersiaran dengan kita hari ini. Jadi seperti biasalah hari ini kita ada sesi live bersama kita tentang apa punya Rotax Frame punya live lah. Rotax Frame. Tapi lebih kepada otomotif Aha. punya orang panggil Topik topik otomotif lah. otomotif lah kan. Jadi kalau siapa yang peminat kereta tu, kalau ada kawan minat kereta tu, kalau anda tengah menonton tu, ada kawan minat kereta boleh share juga. Share juga apa live video ni supaya nanti ramai orang dapat tahu. Ini kita nak share ni beberapa orang panggil macam Info-info juga, Info-info lah. info yang berkenaan dengan otomotif. Jadi Tuan Aziz, apa tu, kalau siapa yang pernah bersiaran dengan kita, dah 2 hari dah bersiaran kan. Betul. Sebelah petang. Jadi selamat bersiaran dan kalau boleh sharekan link ni. sharekan video ni. Jadi bagi ramai lagi boleh apa bersama kita ya. Jadi okey. Jadi apa hari ni kita nak share Tuan Aziz? Hari ni kita nak share adalah tentang macam semalam kita dah share adalah top 5 sebenarnya. Top 5 lah. Top 5. Sebab kita dah sebenarnya dah masuk top 6 tapi ada masalah teknikal, dia berhenti sampai top 5 je. Jadi maknanya hari ni adalah part 2 ataupun sambungan lah untuk yang semalam punya. Yang mana saya sentuh tentang kereta-kereta yang paling top dekat dunia lah. Macam kita punya tajuk sendiri adalah kereta top di dunia. Itu maksudnya dari segi brand dia. Jadi kalau macam apa tu, macam saya cakap lah, kalau kat Malaysia ni paling top adalah kereta Pearl 2. Yang pertama Itu kat Malaysia lah. Kat Malaysia. Yang kedua adalah kereta Proton. Yang ketiga adalah kereta Toyota. Keempat adalah kereta Honda lah. Honda sendiri. Jadi empat kereta ni memang yang paling top 4 lah, yang paling Malaysia paling laris. Paling laris yang jualan rakyat di Malaysia minat lah. Aha. Jadi hari ni kita akan sharekan lagi, kita sambung yang ini bukan Malaysia konteks bukan Malaysia ni global. Ini global. Global semalam kita cuba nak sebut jenama tu kan. Betul, macam semalam kita dah sebut tentang yang pertama adalah yang first kali ya, Mercedes-Benz. Lepas tu yang kedua adalah Toyota sendiri kan. Lepas tu yang ketiga adalah BMW kan. Lepas tu yang keempat adalah Volkswagen. Volkswagen jadi lepas tu kita ada yang kelima adalah Honda. Okey, Honda semua tahu saya rasa kan. Betul lah. Jadi yang keenam adalah kereta Nissan. Kalau kita fikir kan, Nissan mungkin di Malaysia ni tak berapa laris sangat lah kan. Tak berapa banyak lah. Banyak juga. Banyak juga sana. Tapi yang segmen yang rendah lah, segmen yang rendah. Yang dia kita panggil passenger car. Okey, passenger. Maksudnya macam kalau kereta yang lain ni, kalau kita kata tentang Mercedes, Benz, lepas tu kereta BMW, Volkswagen, dia lebih kepada kereta-kereta yang ada ciri-ciri sport. Okey, jadi performance lah. Jadi untuk kereta-kereta macam ni memang popular lah di orang akan cari. Kalau nak yang performance car, orang akan cari. Betul. BMW, Mercedes, Volkswagen pun mungkin dalam kategori performance juga kan. Betul lah. Jadi tapi berlainan dengan Nissan ataupun Honda pun mungkin ada kereta performance jugalah. Ada juga tapi dia macam tak banyak juga. Okey. Kereta passenger dia sendiri dah ada orang panggil elemen sport tu. Jadi sebab itu ramai orang beli juga kereta Honda ni. Jadi masih lagi sports lah, masih lagi performance lah. Penting masih lagi performance. Dia ada elemen sikit je lah, tak banyak. Tapi yang keenam ni lain sikit kan. Yang keenam ni memang orang cakap passenger car lah. Passenger car. Jadi kadang kalau kita nampak kan sendiri, kalau dulu ada banyak orang panggil, kan saya sebut sendiri yang dulu adalah banyak kereta-kereta sport juga dulu. Okey. Kita sempat kongsikan semalam. Betul kan. Yang Nissan satu ketika dulu memang fokus dia dekat performance car kan. Betul lah. Jadi kereta macam Nissan dulu dia ada dari orang panggil Nissan SX series lah. 180 SX, 240 SX, lepas tu naik lah sampai sekarang 300 ZX. Lepas tu ada 400 Z, lepas tu sekarang ni yang popular 350 Z tu lah. Lepas tu yang paling baru adalah 400 Z lah. Tapi masih lagi ada production kereta-kereta Nissan yang untuk performance ni ada, tapi dia tak banyak. Macam paling tak popular lah saya cakap. Kecuali kalau kita tahu Nissan yang paling popular adalah Nissan GT-R sendiri lah. Tapi mungkin juga
masih lagi ada jugalah di tempat apa tu top 10 ni. Jadi ada juga Betul lah. mungkin kan. Jadi mungkin yang macam Tuan Zee cakap tadi, kereta-kereta yang performance tu masih ada lagi, masih dikeluarkan, dan dia punya kuantiti dia masih tinggi lagi lah, masih ada Betul lagi lah. lah. Jadi tempat ke-6 tu Tuan Zee. Jadi sebabkan dia tempat ke-6 sebabkan oleh orang panggil macam saya kata tadi, passenger car dia banyak. Oh, tapi saya tengok yang data yang kita ada ni, dia punya kedudukan dia, rank dia, uh, paling latest yang terbaru 2018. 2018 lah. Jadi ini data-data 2018 lah. Jadi mungkin ada perubahan untuk yang Betul. baru ni ya. Macam kalau you cakap yang paling baru, yang 2020 kan, tahun ni adalah kalau sebelum ni kita nampak sendiri market share yang paling tinggi adalah Mercedes-Benz kan. Okey, itu masih lagi. Tapi untuk apa orang panggil 2020 sebelum orang panggil sebelum 2020 sendiri, Toyota adalah yang pertama. Okey. Untuk kereta yang paling apa diminati ramai lah, yang paling banyak orang panggil market share dia semualah. Okey, seluruh dunia ni? Seluruh dunia. Jadi lepas tu bila sampai 2020 tahun ni, dalam pertengahan tahun macam tu, ada company nama dia Tesla. Oh, okey. Kalau Itu kita belum share lagi dengan viewer. Jadi Tesla ni adalah company yang apa tu, yang sangat baru dalam mungkin dalam tahun tak sampai, dia sampai 10 tahun lah. Jadi dia tak sampai 2 decade pun. Cuma dia punya apa tu, dia punya presence dia punya kan baru, orang baru rasa lah kan, walaupun dia ditubuhkan awal mungkin 9-10 tahun, tapi presence dia punya kehadiran kereta dia tu, impact dia baru terasa sekarang lah. Betul lah. Jadi semenjak daripada 2016 pun sebenarnya dah start kereta Tesla ni sendiri yang kalau siapa dah ada. Lepas tu penggemar dia pun ada juga. Penggemar dia memang orang panggil hardcore fans. Hardcore ni lah, penggemar tegar ni lah. Memang. Lepas tu kalau siapa yang suka apa, orang di internet sendiri kan, memang netizen semua memang sukakan kereta ni. Topik-topik yang selalu dibincangkan di internet selalu dibincangkan di internet. Itu yang paling popular Betul lah. Lepas tu dulu kalau sebabkan kereta ni selalunya orang panggil orang yang minat teknologi, selalu dia tak suka sangat kereta sebenarnya. Ya, betul. Orang yang minat elektronik kan, komputer semua, komputer geek. Jadi bila keluarnya Tesla ni, dia apa tu, ramai secara tak langsung dia boleh tarik orang yang minat teknologi ni untuk minat kereta juga. Betul lah. Jadi sebab semua apa tu, teknologi yang canggih-canggih tu dah dimasukkan ke dalam kereta tu kan. Betul. Jadi sekarang macam untuk zaman sekarang memang apa orang panggil, ini adalah apa otomotif brand yang paling top sekarang. Lepas tu macam sekian lama, dah lama untuk Toyota yang paling nombor 1 lah orang cakap kan. Jadi apa, bila sekarang ni tahun ni nombor 1 adalah Tesla sendiri. Oh okey, dah dipotong lah. Dah dipotong. Tesla dah memotong kereta-kereta jenama lain Jadi kalau saya nak sebut sebutan Tesla tu, saya rasa senang lah kot. Sebutan dia senang Tuan Zee, tapi kalau kita nak sharekan berkenaan Tesla ni, dia mengambil masa sejam 2 jam. Jadi mungkin kita ada sesi lain yang akan kongsikan maklumat tentang Tesla je kan. Betul. Itu tuan-tuan viewer di luar sana tu kena tunggu kan. Bila masa agaknya nanti kita akan wawarkan bila kita nak kongsikan mengenai Tesla. Tapi mungkin sedikit pasal Tesla, Tuan Zee nak share sikit. Ni bagi teaser je lah, sikit lah. Mungkin kalau siapa yang nak tahu, kereta Tesla ni adalah kereta American daripada USA sendiri. Yang orang panggil sepenuhnya tujuan dia adalah untuk buat kereta elektrik. Jadi kat Malaysia ni tak banyak kereta elektrik kan. Selalu kita pakai petrol kan. Jadi kereta ni adalah orang panggil fully elektrik, yang tak pakai apa-apa gas semua. Hybrid pun tak ada. Dia bukannya hybrid. Jadi apa tu apa panggil, dia punya sebabkan kereta ni famous adalah sebabkan orang panggil apa panggil, CEO dia sendiri, owner dia sendiri memang sangat-sangat terkenal sangat-sangat terkenal, iaitu Elon Musk. Kalau siapa yang tak pernah dengar, Elon Musk ni kalau siapa yang tahu, masa dia umur dia dalam 30 lebih juga. Dia bukan orang Negeri Sembilan Bukan. Elon Musk adalah orang daripada South Africa sebenarnya. Afrika South Africa. Lepas tu dia pindah ke duduk US lah sebab dia nak belajar semua lah. Lepas tu dia, kalau siapa yang tahu, Elon Musk ni
kalau siapa yang pernah dengar apa brand PayPal kan. Mhm. Jadi dialah antara orang yang apa orang panggil developkan Founder sistem lah, tu, founder. founder. Dia adalah orang yang developkan sistem tu, lepas tu dia jual PayPal tu, lepas tu dia dapat banyaklah dia orang panggil keuntungan share dia. Dulu PayPal tu memang sangat popular kan, memang Betul. banyak digunakan lah. Kalau siapa yang tak tahu, dia dibuat orang panggil dicipta oleh orang umur tak sampai Masa tu umur 30 dia tahun. sangat-sangat muda lah. Sangat-sangat muda lah. Jadi lepas tu Elon Musk ni pun dia invest duit kepada, kalau siapa tahu ada company lain dia adalah SpaceX. Okey. Lepas tu orang panggil Boring Company nama dia. Kalau SpaceX ni company macam apa NASA lah, dia untuk tujuan angkasa lepas punya kajian lah. Itu semua dah teknologi yang selepas lah tu kan. Itu dia buat company tu. Lepas tu yang kedua adalah company Boring Company. Okey. Nama Boring Company tu maksudnya company yang buat apa orang panggil terowong lah. Company buat terowong yang dia mungkin dalam tahun ni atau tahun depan dia akan siapkan di US lah sendiri. Untuk orang panggil macam kalau selalu kita di jalan raya kan. Lepas tu kalau kita ada terowong pun terowong kita sekejap je. Lepas tu memang besar semua kan. Tapi terowong dia kecil je. Muhammad untuk kereta yang paling besar pun. Lepas tu orang panggil macam kalau nak transport tu memang dah mudah dah. Tak ada masalah jam semua. Jadi itu adalah tujuan dia buat company Boring Memang Company lah. terowong khas untuk kenderaan lah kan. Kenderaan untuk bawa Bawa. tak ada jam macam tu. Okey. Jadi berbeza lah daripada terowong konvensional yang sekarang ni kan. Terowong konvensional memang beza lah. Beza sangat-sangat lah kan. Boleh Google Boring Company tu. Tengok dia punya terowong dia. Memang lain daripada lain jugalah. Cuma nama dia agak boring, tapi projek dia tu sangat-sangat modern lah, sangat Betul. baru Jadi yang ketiga adalah company orang panggil Tesla sendiri. Okey. Yang mana Tesla ni dia ambil nama daripada sempena nama Nikola Tesla lah. Yang first yang buat elektrik kan. Yang dia cipta elektrik tu, dia yang found the elektrik punya orang panggil elektrik ni lah. Yang discover elektrik lah. Penemu elektrikal sendiri kan. Jadi itu adalah dia ambil nama tu dari Nikola Tesla lah, dia ambil Tesla punya nama. Jadi ini baru saya tahu Tuan Aziz. Nama tu Tesla tu sempena nama orang yang discover elektrik. Betul lah. Jadi lepas tu dia buat kereta elektrik ni sebabkan dia kata macam mana sebab kita kan bawa kereta petrol ni memang orang panggil macam pollute kan ni lah. Okey, banyak negatif, banyak impact negatif lah kepada alam sekitar kan. Alam sekitar dia memang membahayakan jugalah. Jadi dia buat kereta ni supaya orang panggil macam dia tak membahayakan alam sekitar. Lepas tu dia buat selalu, kalau dulu orang tahu kereta elektrik ni adalah kereta yang slow. Kereta memanglah jimat minyak memang tak pakai minyak lah. Lepas tu mungkin tak tercemarkan alam sekitar. Jadi tapi orang tahu dulu memang slow kereta dia, memang tak boleh pergi laju. Tapi Elon Musk sendiri kata dia nak buat kereta elektrik ni jadi kereta yang seronok dan laju. Lepas tu dengan dia punya kajian sendiri kan, satu tim dia Tesla tu company. Lepas tu dia buat kajian sendiri, lepas tu dia dapat formula yang mana dia boleh buat kereta tu boleh dapat instant torque. Kalau kereta dia tu dalam 600 torque kan, dia boleh dapat dalam macam tu je, dalam satu saat dah boleh dapat dah. Kalau macam kereta biasa, dapat mungkin kalau 300 torque pun kan, ambil masa juga dalam berapa saat semua. Ini kira new discovery dah, research Tesla sendiri. Betul lah. Jadi bila Tuan Aziz cakap pasal pencemaran elektrik kan, jadi dulu kalau kita dengar mengenai elektrik ni, kita mungkin negatif. Kenapa? Sebab banyak pokok-pokok yang akan ditebang untuk menghasilkan hidroelektrik kan. Jadi itu negatif kepada impact alam sekitar. Tapi yang ini positive impact sebab dia kurangkan pencemaran kan, emission kan, asap semua tu. Jadi sangat environmental friendly kan. Nak sebut pun dah susah. Sebab mungkin ini perkara yang boleh orang panggil debatable jugalah. Banyak orang boleh berdebat juga sebab dia kata petrol lagi selamat daripada elektrik semua kan. Sebab orang akan cakap tentang tentang hidroelektrik itu sendiri. Lepas tu mungkin dengan solar panel sendiri yang kena memakan banyak
apa kawasan lapang hutan tu kan, hutan bukan hutan kan. Hutan hutan okey. tu. Tapi macam orang panggil long term lah kan. Dari jangka masa yang panjang, memang elektrik ni adalah orang panggil dia tidak mencemarkan alam sekitar lah. Kalau dari skala kecil memang dia ada orang panggil negatif dia. Tapi kalau dari skala yang besar, dia memang sangat macam tak banyak impact kepada environment sendiri Mungkin lah. masa dulu kita tak nampak apa kelebihan penggunaan elektrik ni kan. Tapi sekarang ni kita dah terbukti lah kan. Dah terbukti dah kenderaan tu memang sangat-sangat orang cakap tak ada impact negatif sangatlah kepada environment kan. Betul. Alam sekitar. Jadi kalau macam mungkin kat Malaysia pun dah ada juga kereta tu. Aha. Ada juga beberapa orang pakai lah. Sebab Tesla Tesla sendiri kan. Jadi macam mungkin kat Malaysia orang kata macam mana nak cari tempat elektrik semua kan. Tapi Tesla sendiri dia buatkan yang mana kita boleh charge kat rumah kita sendiri. Yang mana dia punya orang panggil range dia kan. Berapa kilometer dia pergi dalam beratus-ratus, 300 lebih kilometer sekali charge macam tu. Jadi yang paling penting dalam kereta elektrik ni Tuan Aziz, mungkin lah kan, saya tak banyak buat research lah, tapi mungkin dulu masa kereta hybrid baru diperkenalkan, untuk simpankan tenaga ni kan yang elektrik ni kan dalam bateri-bateri kan yang ada masa tu, mungkin dia tak boleh simpan storage dia tak boleh banyak kan. Betul. Jadi agak tak efisien lah bagi kereta-kereta masa dulu. Tapi dengan Tesla ni dia dah dapat temui macam mana nak store tenaga-tenaga ni yang akan digunakan nanti dalam bateri yang agak tak besar lah kan. Jadi itu kelebihan Tesla kan. Jadi macam kalau ini sekarang ni sebabkan Tesla sendiri dah reveal dia punya secret macam mana dia buat kereta tu, yang mana orang panggil macam mana bateri kena banyak lah kan untuk sepatutnya kan. Atau bateri besar lah saya cakap lah. Jadi kalau orang tahu bateri kereta mesti yang besar tu, yang kotak tu kan. Atau yang berair tu kan. Yang biasa kita tengok lah dalam jadi kereta lepas tu kalau kereta hybrid sendiri dia akan buat macam tu. Bateri yang agak besar dalam kereta itu pun boleh pakai berapa sekejap dan tak efisien lah sebab mungkin mengambil ruang yang besar. Lepas tu berat dia dalam kenderaan tu pun dah berat kan. Lepas tu dengan orang panggil range dia tak sejauh macam orang panggil Tesla punya teknologi ni. Jadi bayangkan yang besar tu boleh pergi dalam 50 lebih kilometer saja. Tak praktikal lah kan. Tak praktikal. Jadi Tesla sendiri kata macam sebenarnya ada cara lain. Dia pakai tahu bateri yang ion yang kecil tu kan. Bateri sel tu. Jadi dia kata dia ada buat sendiri tu. Jadi daripada buat satu-satu dia buat susun satu-satu. Jadi itu lagi banyak power dia semua. Dengan teknologi sendiri. Jadi kita boleh bayangkan lah kalau kita bayangkan kita ada bateri sel yang kering tu, yang kecil-kecil tu kan, triple A lah semua tu kan, double A lah semua tu. Jadi kita nak bayangkan bateri-bateri tu kita susunkan untuk kita power untuk kenderaan ni kan. Betul lah. Jadi seolah-olah macam tu lah. Jadi bawah lantai kereta Tesla tu adalah bateri-bateri kecil tu. Kalau siapa yang nak tahu sebenarnya. Mungkin saya boleh tunjuk juga. Betul ke? Ingat Tuan Aziz saja gurau je tadi. Tak, memang betul. Betul lah. Jadi sekejap ya. Saya tengok. Saya tunjukkan gambar dia. Bateri. Ini satu yang anda di luar sana perlu tahu ni kan. Nanti bila kita tengok macam mana ada tu gambar bateri dia kan. Ada gambar bateri dia ni, saya tunjuk sekejap ya. Betul lah Tuan Aziz. Mungkin ini contoh kan. Haji Zam dah tengok sendiri mesti terkejut. Mesti yang viewers boleh share dengan viewers boleh kan? Boleh. Jadi untuk viewers yang nak tengok sekejap ya, saya nak tunjuk. Suka nak dipercayai ni kan. Tapi itulah kita kena taklah bagi kita akal fikiran, kita kena fikir kan macam mana kita boleh gunakan apa yang ada ni di muka bumi ni untuk kegunaan kita lah kan. Okey, saya akan tunjukkan. Jadi kita nak tunjukkan ni para viewer di luar sana kan. Jangan pindah kan ke siaran channel lain. Pastikan terus bersama kita sebab
Tuan Haziq nak share ni, bateri yang digunakan oleh kereta elektrik kan. Betul lah. Jadi kalau siapa yang nampak kat sini, memang apa tu? Memang ada di sini lah. Belum Nampak lagi, ni? belum dah keluar gambar tu. Dah keluar dah. Okey, jadi mungkin okey, tu dia gambar bateri dalam kereta Tesla. Betul. Jadi apa yang kita bincang tadi Tuan Haziq jadi bateri ni sangat efisien. Sangat-sangat efisien. Sebab Tuan Haziq mention awal-awal tadi pasal torque kan, torque. Jadi apa macam mana kita nak relate bateri itu dengan kuasa yang boleh diproduce dikeluarkan oleh bateri ni. Jadi kalau macam kita ikut macam apa yang Tesla sendiri buat, benda ni memang apa panggil? Memang siapa yang pernah main kereta kontrol, tahu RC kan? Sama je, dia macam kereta kontrol tapi yang saiz betulnya. Cuma kereta kontrol dia akan pakai bateri yang rechargeable, yang kecil je lah tu kan. Selalunya kalau yang dulunya sebelum rechargeable dia akan pakai yang 2 bateri je biasa. Bateri yang tak boleh charge balik tu lah. Lepas tu kalau siapa yang pernah main memang tekan sikit pun memang dah pergi laju. Jadi dia orang panggil pecutan dia memang tinggi lah, memang sangat tinggi. Itu pun boleh cakap torque dia memang agak tinggi. Kalau saya nak Google pun kalau siapa tahu kereta kontrol sendiri memang tinggi lah. Tapi saya rasa ramai yang masa kecil-kecil, zaman kecil-kecil tu dah ada kereta kontrol tu kan. Betul lah. Jadi kita tahu bila kita tekan je, pecutan dia sangat-sangat laju kan. Itu yang selalu terlanggar dinding lah semua. Terlanggar dinding satu, terlanggar kaki. Terlanggar kaki ke. Jangan marah orang. Jadi benda tu lah. Sama juga macam Tesla ni. Bayangkan tadi kalau macam kereta kontrol tu 2 bateri saja. Untuk kereta yang besar dia perlukan bateri yang banyak lah. Jadi kalau kita tengok tadi, gambar tadi memang dia tunjuk, dia susun setiap satu ni. Kalau kita tahu kereta kontrol ada 2 je kan. Jadi mungkin ada pakai 4 lah, ikut lah Tamiya ke apa, ikut lah. Jadi kalau untuk Tesla sendiri, dia akan sebab kereta yang berat semua, jadi dia pakai banyak orang panggil bateri ni. Dia akan susun satu-satu tu. Jadi saya ni masih tak percaya lagi Tuan Haziq. Macam tak betul je fact ni kan. Tapi bila kita tengok gambar ni, tak dapat kita nafi kan. Betul lah, memang ada. Inilah dia bateri yang terdapat dalam kereta Tesla kan. Sebab kalau kita fikir benda tu simple sangat kan. Macam kalau saya selalu bayangkan macam teknologi solar lah kan, yang panel solar semua tu yang nampak dalam kereta solar kan. Lepas tu bateri-bateri yang canggih-canggih, macam bateri yang kita gunakan lithium ke apa dalam handphone dan apa semua tu kan. Tapi yang ini bateri biasa je. Bateri biasa. Biasanya dia memang kalau kereta punya bateri adalah lithium ion tu sama juga macam dalam kereta Tesla sendiri. Kecuali kalau kita tahu macam kalau kereta biasa kan. Kalau kereta di luar sana adalah kereta orang panggil dia punya bateri dia saya lupa pula. Dia bateri dynamo. Bukan dynamo. Dia menggunakan sel ada yang menggunakan bateri sel kering, ada yang basah dan okey. Jadi kita ada viewers kita bersama kita, Hana Nani. Jadi Hana Nani cakap Assalamualaikum dan selamat petang Tuan Haziq dan Haji Zam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran Hana Nani ni pun regular viewer kita kan. Jadi kalau boleh kalau ada soalan apa-apa nak tanyakan, topik kita ni dah masuk topik yang agak teknikal tapi tak berat. Masih boleh kita siapa-siapa je boleh faham lah. Kita tak sentuh apa-apa model semua. Kita just memang sentuh dari segi brand tu sendiri. Macam nak sebut lah yang penting kat sini. Tapi kita kenalkan sikit-sikit tentang brand-brand yang ada di luar sana lah. Lepas tu kalau siapa yang mungkin kereta ni saya kata memang laju lah. Kalau siapa yang tahu kereta kontrol memang laju. Jadi kereta ni sama macam kereta kontrol. Cuma dia saiz dia saiz sebenar, saiz besar. Jadi kalau saya tunjuk balik, yang ini, kereta ni. Okey, tu dia kereta Tesla kan. Betul lah. Jadi kalau siapa yang jalan-jalan KL, saya selalu nampak juga kereta ni. Kat Shah Alam pun ada juga. Lepas tu mungkin beberapa tempat lah. Tapi mungkin ramai yang tersalah pandang tu, ingatkan lambang kereta apa kan. Macam Proton dia jauh kan. Dia kalau tengok bentuk dia, ada orang yang akan Mazda juga. Betul. Mazda pun ada juga bentuk macam tu kan. Jadi dia memang keliru sikit lah. Dia tak buat, design dia tak adalah macam sepelik macam kereta eksotik. Sebab dia fokus dia adalah kereta biasa juga, kereta passenger. Cuma yang ini lain dia ialah ni state of the art punya teknologi. Paling canggih.
Dan kalau kita boleh share kan macam sekarang ni kereta jenama Tesla ni dah pun melepasi kenderaan-kenderaan supercar yang Betul lain-lain lah. tu. Jadi kalau kita tahu sendiri kan, kalau siapa Ha. yang tahu macam kereta-kereta apa BMW sendiri, Ha. M4 lah, M5 semua kan. Ha. Kalau dia orang panggil macam kalau siapa tahu yang drag race lah kan, yang mana yang kita lawan pecotan tu, Pecotan. dalam masa apa panggil uh, Quarter mile ke quarter kalau mile lah. Jadi orang panggil berapa batu berapa uh, berapa kilometer per saat lah. Berapa kilometer per saat kan. betul, dalam sesuatu jarak tu lah, Jarak jarak tu straight lah. tu. Jadi kalau ikut M5 lawan dengan kereta biasa tadi saya tunjuk tu, bentuk dia macam biasa je kan. Jadi memang Tesla sendiri boleh kalahkan kereta tu. Bayangkanlah viewers semua bayangkan sekarang ni ada dua kereta, satu kereta supercar yang memang harga dia berjuta-juta dolar pun kan, bukan ringgit juga kan, dolar. Lepas tu satu kereta Tesla kan. Okey, kalau secara fizikal ataupun appearance dia kita tengok kena makan lah kereta sebelah dia ni kan. Tapi berlaku sebaliknya. Kereta supercar yang bernilai juta-juta ni yang kena dengan kereta Tesla. Jadi ini satu yang macam benda yang baru sangat-sangat lah. Orang pun mungkin ramai yang belum ada maklumat tentang kereta ni kan. Macam apa tu orang panggil, kereta ni sendiri memang dari segi apa orang panggil, macam praktikal dia memang ada semua kan. Jadi lepas tu dengan jimat dia tak pakai minyak semua. Dia kalau ikut kereta ni tak ada enjin lah kan? Tak ada enjin. Kalau tak ada enjin Tuan Aziz, saya hanya terbayang kereta Flintstone je Tuan Aziz. Dia tak ada enjin, dia pakai kaki. Dia lari pakai kaki. Tapi ini pakai bateri. Dia pakai bateri. Okey. Jadi senang cakap kereta Tesla ni macam cakap kereta apa tadi, kereta kontrol lah. Kalau kat Malaysia ni senang cakap. Lepas tu sebutan dia sama je lah. Tesla kan. Sebutan senang Tesla. Tapi dia banyak ke Malaysian sikit lah. Sebab dia ada penggunaan lah tu kan. Kalau kita dah biasa lah sebut Tesla. Jadi macam Tesla. Itu lebih dekat kepada orang Malaysia lah kan. Betul. Jadi cuma kereta tak banyak lagi dapat di Malaysia lah. Masih jarang-jarang lagi. Sebab kita ni dari segi orang panggil, memang orang panggil kita support environmental friendly punya teknologi. Sebenarnya. Tapi disebabkan kita adalah antara paling terbesar juga untuk petroleum ni, pengeluar petroleum. Jadi kita tak boleh keluarkan banyak semua kereta elektrik. Takut nanti apa-apa jadi, orang Malaysia sendiri tak pakai minyak, dia akan pakai kereta elektrik sendiri. Jadi tapi bila kita cakap pasal kereta elektrik ni, sepatutnya memang ada insentif. Diberi pada kereta yang hybrid kan. Tapi belum lagi pada Tesla lah. Saya tak pasti benda tu. Cuma kalau itulah macam tuan explain tadi, kalau kita open up, kita harga dia kita bagi insentif juga. Jadi kereta-kereta yang gunakan petrol ni mungkin dah tak boleh dapat tempat lah di Malaysia ni. Jadi mungkin orang semua akan tukar kepada kereta yang elektrik ni. Dan lebih selamat lagi lah, yang lebih impact dia environmental friendly lah lagi kan. Betul lah. Lepas tu kalau kita tahu kereta ni dari segi alam sekitar, memang kita cakap tadi memang bagus lah. Sangat-sangat bagus. Lepas tu memang tak pakai minyak, tapi pakai elektrik lah yang penting. Dia charge. Lepas tu dia memang praktikal. Lepas tu macam yang favourite Malaysia adalah kelajuan lah. Memang dahsyat lah dia punya performance dia. Dan satu lagi adalah keselamatan. Dari segi ciri keselamatan, Tesla ni tahun ni baru dapat orang panggil certification yang paling, kereta brand yang paling tu? Full. Dia dalam 4, saya lupa, dah 90 lebih rasanya. Dia punya persen dia kalau ikut Euro NCAP tu lah kan. Jadi rating dia paling tinggi. Kalau Volvo, kalau siapa yang tahu dulu, orang kata kalau cakap pasal safety mesti Volvo lah. Sampai sekarang lah. Tapi sebenarnya sekarang ni Tesla sendiri dah orang panggil dah melepasi. Dari segi safety dia lah yang pertama. Lepas tu dari apa tu, dari segi orang panggil dari segi performance pun sangat-sangat. Jadi dengan saya nak tadi safety tadi kan. Safety. Jadi market share pun tadi. Market share yang paling tinggi lah. Market share kalau kereta tu, of course lah, kalau kereta tu memang terbaik. Lepas tu kereta tu yang paling
macam sekarang ni mendapat tempat di hati peminat-peminat kereta. Jadi Betul. memang kereta tu yang akan apa tu kita dapat tengok nantilah kan. Betul lah. Jadi kalau macam negara, saya tak silap, negara Ireland ke negara something macam tu lah. Something negara dekat belah UK semua tu kan. Ada satu pulau tu, negara tu pulau lah kan. Dia memang sekarang ni kereta Tesla lagi banyak daripada kereta biasa. Oh, itu satu yang apa terpatuk, satu yang jemput minum. Terima kasih. Satu yang benda baru kan. Betul. Jadi untuk dekat sana dia kata dia memang dah minat dah. Kereta tu memang dia akan pakai, macam majoriti rakyat dia memang pakai kereta tu dah sekarang. Sebab saya rasa kan dulu kita takut pakai kereta elektrik ni sebab satu macam Tuan Aziz cakap, jarak yang kita boleh cover kan dalam gunaan bateri yang sedia ada dulu. Betul. Tak jauh kan. Betul. Jadi bila sampai ke tempat yang tak ada tempat untuk kita charge balik bateri kita, jadi kalau bukan hybrid susah lah kan. Jadi kalau macam ni memang fully electric. Betul. Bila sampai kat kawasan yang tak ada tempat charge, jadi masalah. Cuma Tesla dia punya tenaga yang ataupun electricity yang boleh digunakan tu jauh kan, boleh pergi jauh, kan. Jauh boleh pergi dalam 300 lebih. Lepas tu dengan apa orang panggil, macam kalau siapa ada masalah macam nak jumpa tempat elektrik tu pun dia akan bagi tahu juga. Pukul berapa kita boleh sampai kat tempat elektrik. Tapi tu mungkin tak ada masalah sangat sebab sekarang ni kerajaan kita pun memang dah support kereta-kereta elektrik ni. Betul. Jadi kalau kita boleh nampak dekat stesen-stesen minyak pun, nama stesen minyak tapi dia ada juga tempat charge elektrik. Dia bukan minyak lagi kan. Lepas tu dah banyak lah, boleh mudah didapati lah sekarang ni. Betul. Jadi macam dekat mall pun ada semua. Memang kat Malaysia pun sebab macam saya cakap lah, memang support tentang environmental friendly punya teknologi ni. Green. Jadi green lah kan. Jadi kalau macam kita tahu Pro 2 sendiri memang pergi ke arah tu kan. Dia kata kan sekarang ada Eco punya lambang yang macam daun tu kan. Dia punya kereta sekarang. Itu adalah salah satu orang panggil macam apa panggil move Pro 2 kan. Langkah yang untuk mempopularkan ataupun memperkenalkan lebih kereta-kereta yang bersifat eco-friendly. Eco-friendly. Jadi kita pun dah terlebih banyak ni cakap pasal Tesla ni. Betul. Dah lari dah kepada kereta-kereta kita tadi kan yang lain tu. Tadi kita last kali kita bincangkan pasal kereta Nissan. Betul. Lepas tu dah masuk ke Tesla. Okey, kita boleh balik kepada kita punya senarai tadilah, top 10 tadi. Okey, kita pergi senarai kita sekejap. Okey, sekarang dekat sini macam semalam saya ada sebut Nissan adalah Nissan kan. Nissan Lepas tu sekarang kita ada adalah Porsche. Okey, Porsche. Porsche. Sebutannya adalah Porsche. Tapi kalau kat Malaysia kita akan sebut selalunya orang akan sebut apa? Porsche lah. Porsche lah kan. Jadi ramai orang akan sebut Porsche kan. Kat Malaysia itu famous lah. Lagi Porsche kan. Lepas tu kalau ada kereta nak sebut model ni sekali, Porsche Cayenne. Jadi ada orang sebut Cayenne juga kat Malaysia. Tapi ada sebutan yang memang lebih tepat lah kan. Kalau macam orang panggil dari segi macam UK sendiri sebut adalah Porsche Cayenne kan. Porsche Cayenne. Jadi kebanyakan orang sebut selain daripada Cayenne ni orang sebut Cayenne kan. Tapi sebutan betul lah Cayenne lah. Cayenne. Dia lain sikit lah. Bahasa apa tu tadi? Itu tak silap saya bahasa apa lupalah, tapi dia bukan bahasa Inggeris lah. Bukan Germany pun. Bukan bahasa yang biasa-biasa lah kan. Bukan bahasa biasa. Sebab macam kalau siapa tahu Porsche Macan. Macan kan. Jadi kalau siapa yang tak tahu Porsche Macan tu sebenarnya, itu daripada dia orang panggil asal perkataan dia adalah daripada perkataan Indonesia. Jadi kalau siapa yang terbeli Porsche Macan tu itu adalah kereta asal, nama dia daripada Indonesia. Makan dalam bahasa Indonesia adalah orang panggil harimau. Harimau. Itu panggilan untuk harimau. Betul. Makan bahasa Indonesia. Ya. Tak sama pun macam bahasa Melayu Memang tak sama. Kalau siapa tengok sendiri, kalau itu sebutan dari marketing Porsche lah kan, makan tu. Tapi kalau kita pergi ke Indonesia, dia akan sebut macan. Macan saya pernah dengar. Macam saya pernah dengar. Okey, memang. Macan memang orang panggil, memang kalau siapa sebut kat Indonesia dia tahulah itu adalah harimau sebenarnya. Tapi nama tu memang unik lah. Memang unik. Memang sangat-sangat unik kan. Sebab
orang panggil company Porsche sendiri memang orang panggil dia tak boleh letak nama sebelum ni dia letak Carrera 911 semualah kan. Kalau siapa tahu. Lepas tu dia ada Panamera semua. Itu adalah nama-nama orang panggil nama-nama biasalah. Itu Yang old school punya nama. yang kita dah boleh agak lah kan. Nama-nama ni ni nama Porsche punya. Lepas tu tapi zaman sekarang dia dah start buat kereta-kereta yang nama dia nama daripada orang panggil mungkin Germany sendiri tak faham apa maksud dia kan. Jadi dia perlukan nama yang art sebenarnya dia cakap. Cuma Tuan Aziz, saya bila Tuan Aziz cakap nama tu berasal daripada Indonesia, saya teringat lah ada satu kereta yang memang sangat-sangat popular dan sangat-sangat Tuan Aziz minat. Macam Mustang tu kan. Mustang kan tu pun haiwan juga. Betul. Tapi kalau kita kat Malaysia ni mungkin kita Mustang lah kan. Kita Mustang. Tak, Mustang satu. Mustang kan. Mungkin lah kan ada nama kenderaan nama Mustang. Mungkin kita boleh buat sebenarnya nama kenderaan nama dia Mustang kan. Mustang. Jadi Mustang sendiri kalau siapa yang tahu dia adalah orang panggil nama dari kuda liar sebenarnya. Kalau kita tahu horse adalah kuda lah kan. Tapi kalau Mustang ni adalah sejenis kuda yang liar, ada dekat US lah. Tapi pun saya rasa tak unik lah sangat-sangat sebab selalu dikaitkan dengan kuda kan, kereta. Betul. Dengan kelajuan dengan kuda, haiwan kan. Jadi macan ni pun lebih kurang lah kan. Betul. Jadi Mustang pun akan ada juga lah nanti. Mungkin lah. Nanti kalau kalau kita tahu Volkswagen sendiri masih sebut kalau kat Malaysia famous kalau siapa tahu adalah Tiguan kan. Tiguan. Jadi Tiguan tu Azizam cuba teka dia daripada nama apa sebenarnya? Macam iguana je. Dia ada iguana. Jadi dia kalau macam Porsche tadi dia ambil nama haiwan harimau kan. Tapi dia ambil dalam bahasa Inggeris harimau juga. Okay. So tiger campur dengan iguana. Oh, okey. So nampak. jadi Tiguan. Tiguan. Jadi masih lagi ambil sebenarnya nama haiwan jugalah. Betul lah. Saya rasa itu pelik lah. Memang pembuat kereta semua tu dia lebih cenderung lah kepada haiwan-haiwannya nama-nama ni sebab mungkin dapat kaitkan haiwan ni bersifat deras, laju semua tu kan. Jadi mungkin lah kan. Jadi kalau untuk tadi kita dah sebut macam tadi kan Porsche makan tadi. Jadi kita sebut yang ke-8. Ini adalah orang panggil favorite saya punya ni lah. Ini senang sebut kan. Cuma selalu orang sebut dia tak keluar R dia lah kan. Jadi yang ke-8 kita ada adalah kereta Ford lah. Jadi kalau US sendiri saya try lah. Sebutan macam Ford. Tapi kalau Malaysia Ford je lah. Ford lah kan. Okay. Ford bunyi dia sama juga lah kan. Kalau UK pun sebut Ford juga. Ford. Sebab dia tak ada R tu pun. R dia tak keluar. Dia tak sebut. Dia macam kita selalu ambil sebutan dari UK sendirilah. Jadi memang sebutan adalah Ford lah. Ford. Okay. Jadi kereta ni antara yang popular juga. Betul. Kan? Jadi model-model yang biasa terdapat di US kita tahu, tapi di luar macam di Malaysia ni kita ada juga banyak kereta Ford kan. Contoh Ford kita ada Ford Fiesta, kita ada Ford Focus kan. Okey. Jadi kereta-kereta tu memang ada juga banyak di Malaysia. Jadi kita dapat kaitkan lah. Memang betul lah kan. Sebab memang dia adalah kereta kalau cakap dekat US itu antara kereta nombor 1 jugalah. Pilihan rakyat Amerika sendirilah kan. Amerika Syarikat sendiri. Itu memang kalau kita boleh kaitkan macam Proton lah. Dia national car. Dia national car. American. Betul. Jadi kalau memang siapa tahu Ford ni senang sebut lah. Untuk satu. Lepas tu kalau kita tahu kereta-kereta dia memang bagi saya kalau kita tengok kereta-kereta dia bukan kereta-kereta yang biasa lah. Dia bukannya macam dia ada orang panggil dia sama macam Honda juga sebenarnya. Dia ada sport dia tapi dia tak adalah semahal-mahal macam kereta-kereta Germany sendiri. Kereta-kereta Jerman kan. Kereta-kereta tu dia memang sport laju semua tapi kita kena orang panggil bayar untuk harga keselesaan dia juga semua. Jadi untuk Ford ni dia kurang sikit selesa dia kan. Tapi dia macam kereta biasalah, macam kereta Honda semua tapi dia punya sport tu memang lain macam sikit. Kalau sampai bawah. Dia lain macam sikit tu nak dengar tu lain macam tu kan. Lepas tu kalau macam Ford Fiesta sendiri kan. Dia kalau siapa yang tahu ada tahun 2010 ke 2014 juga. Dia ada Ford Fiesta EcoBoost punya. Yang mana dia pakai 1.4 liter kan. Engine yang ada turbocharge. Kecil je engine dia. Kecil je. Lepas tu tapi yang bagusnya kereta dia
dia boleh keluar horsepower sama macam kereta 3 series sendiri. Kereta 3 series yang 2 Kelebihan dia, liter. kelebihan dia. Jadi itu memang orang panggil kelebihan dia. Aha. Lepas tu horsepower dia memang samalah. Lepas tu memang enjin dia tu EcoBoost. Kalau siapa tahu EcoBoost tu memang enjin yang teknologi yang mana enjin kecil dia boleh hasilkan horsepower yang agak tinggi. Itulah semalam masa kita persiaran hari pertama tu ada viewer yang cakap saya minat Mustang kan. Jadi boleh sebenarnya kan. Kalau kita Tuan Aziz beritahu tadi EcoBoost kan. Betul. EcoBoost kalau bagi siapa yang biasa Mustang ni memang kereta yang dia punya enjin dia kapasiti dia besar kan. Betul. Dulu kan. Jadi bila siapa yang nak gunakan di Malaysia, kos untuk memperbarui cukai jalan dia sangat-sangat tinggi. Jadi memang orang cakap walaupun minat tu minat juga tapi macam tak berbaloi kan. Betul lah. Tapi bila dah ada EcoBoost ni dia punya enjin kapasiti dia kecil tapi power dia sama. Betul lah. Jadi kalau macam EcoBoost ni dia lebih kepada orang panggil Rotax dia lah kat Malaysia ni dia ada banyak kelebihan dia. Rotax dia, lepas tu dengan orang panggil jimat minyak dia. Dia tak macam kereta sport lain agak orang panggil tak jimat minyak jugalah kan. Lepas tu dengan orang panggil styling dia kan. Memang cantik kan semua. Lepas tu kereta dia memang kalau siapa yang nak kereta yang orang pandang kan, itu adalah kereta salah satu kereta yang boleh pakai lah Mustang tu. Tapi kalau kita bandingkan model-model macam satu kenderaan kenderaan Eropah kan, Continental car ni semua kan. Dia punya model dia tak banyak beza kan daripada yang sisi besar ke sisi kecil semua kan tak banyak beza. Cuma sisi dia beza dia. Tapi bagi Mustang ni sama jugalah kan. Dia ikut juga macam trend di Eropah Continental car tu kan. Jadi kalau macam kereta Jepun sendiri kalau dah kita pakai spek lain dah nampak ganas dah. Tapi kalau bagi minat kereta kat luar sana kan mesti dia orang dah tahu kalau kereta Jepun ni lain pula kan sebab kita boleh tengok kan dulu bila kita ada Honda City lain dia punya bentuk dia. Kita ada Honda Civic lain pula bentuk dia. Lepas kita ada Honda Accord lain pula bentuk dia kan. Jadi kalau ikut Continental ni yang kenderaan Eropah ni dia bukan macam tu. Kan dia sama je kan. Kalau itu BMW semua sama je. Ada bentuk kidney grill dia tu. Lepas tu belakang panggil lampu dia memang orang panggil ikonik jugalah kan. Jadi memang semua sama je. Dan dalam dia pun lebih kurang sama. Betul lah. Siapa yang pernah macam saya pernah mungkin ada pengalaman sikit kerja di workshop BMW sendiri. Yang mana kalau kita masuk dia punya dalam kereta dia pakailah kereta apa pun 1 series ke 2 series 3 series itu juga dia. Bentuk dia semua sama je. Tapi yang beza dia macam besar kecil sikit lah. Cuma bagi peminat naik kereta dia tengok je dia boleh tahu kan. Betul. Ini yang basic, ini yang base model kan. Jadi macam untuk kereta macam kita sambung kereta Ford tadi lah. Sambung balik Ford. Kereta Ford tadi memang macam saya cakap Fiesta tu dah memang kelajuan dia memang dahsyat kan. Jadi lepas tu kita ada kalau kat Malaysia juga Ford Focus tadi. Ford Focus pun memang orang panggil kalau kita tengok tu memang nampak sport dia lah. Memang dia nampak macam lain juga kereta dia. Dan memang laju pun kereta dia tu. Macam orang panggil dia kalau siapa yang beli Ford Focus ni dia tak pernah orang yang beli tak minat kereta selalunya. Dia memang bukan secara tak sengaja dia terbeli kereta tu tak. Memang dia dah pilih nak beli kereta tu. Lepas tu saya rasa teknologi untuk auto parking tu semua tu teknologi Focus dulu kan. Yang Focus S kan dulu kan masa mula-mula diperkenalkan. Jadi Focus S dah lama ada fungsi itulah ya. Features tu. Jadi lepas tu kita naik sikit adalah banyak Everest lah kat Malaysia kan. Itu macam lebih kepada kereta passenger jugalah. Dia tak adalah sport sangat. Tapi memang kuasa enjin ni memang still orang panggil still dahsyat lagi lah. Bagi yang beli kereta untuk performance lah kan. Masih lagi masih lagi ada. Lepas tu sekarang yang paling popular adalah Ford Ranger juga kat Malaysia. Jadi kalau siapa nak tahu Ford Ranger ni memang 40 tahun yang lepas sebenarnya Ford Ranger tak pernah keluar dekat US. Tapi dia pernah ada tahun 80 90. Semua dibuat untuk kegunaan di US saja. Dia tak ada ekspor, tak ada kereta yang ekspor keluar. Masa tahun 80 hingga 90. Tapi selepas tahun 90 lebih tu dia tak buat dekat US tapi dia buat dekat luar negara. Sampai 40 tahun tak ada kereta tu. Tapi dia ada lah F150 kalau siapa tahu Raptor kan. Jadi kalau macam kereta yang kita dapat Ranger ni dia orang tak pernah dapat sebenarnya.
Masa tahun 2000 lebih semua tu. Ini model-model kereta macam pickup truck lah. Pickup Pickup truck truck. dan four wheel drive nya. Betul. Tu. Jadi kalau siapa tahu kuasa dia pun memang dahsyat juga. Mhm. Siapa yang tahu kereta-kereta dia kan ada 2.2 liter, ada 3.2 liter. Itu semua adalah dia panggil teknologi EcoBoost yang dia pakai yang mana memang dari segi orang panggil performance dia memang dahsyat. Tuan Haji, sekali. Tuan Haji pernah bawa ke kereta-kereta ni? Pernah test power ke kereta-kereta ni? Kereta kalau Ford ni Four wheel saya drive ke Ranger four ke? wheel drive saya pernah bawa kereta apa saya lupa. Four wheel drive ni banyak macam saya cakap lah saya memang pernah bawa kereta BMW tu lah. X5 semua X6 tu. Cuma itu bukan pickup truck kan. Yang ni pickup truck cuma sekarang trend dia kan, kita tengok dekat negara kita pun ramai dah gunakan pickup truck ni kan. Betul. Lepas tu dia punya kereta ni bukan calang-calang lah. Mungkin dah diubah suai semua kan. Sangat-sangat laju kan. Lepas tu dengan orang panggil enjin yang dipakai adalah enjin diesel. Yang diesel torque dia adalah tinggi kan. Lah. Jadi orang panggil kuasa pecutan dia memang gila jugalah sebenarnya. Jadi jangan cuba-cuba kalau dekat highway tu biarkan je lah. Lalu ke tepi lah. Itu mungkin satu lagi segmen topik yang kita boleh bincangkan nanti kan. Betul. Pickup truck dan populariti dia di Malaysia kan. Sekarang memang sangat-sangat banyak. Kita tengok kalau lalu sebelah kita yang memotong kita tu pickup truck. Betul lah. Jadi memang apa orang panggil dia ada kuasa gangster dia nanti kan. Tapi kita tak panggil gangster juga. Tapi padan lah dengan dia punya bentuk fizikal dia kan yang besar kan. Okey, selamat bersiaran. Kita ada Junaidah MY bersama kita. Jadi Junaidah MY beri salam salam Tuan Haziq dan Haji. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita sambung balik. Kita ada seorang lagi join juga. Ada juga lagi. Ini tadi kita ada Hananani tadi kan. Ada dekat bawah ni juga. Okey, ada lagi. Ada Legend Skyline nama dia. Okey. Okey, jadi jadi Legend Skyline. Okey, jadi Legend Skyline terima kasih kerana join kita. Mungkin nama pun dah Skyline dah. Ini cakap macam pasal kereta memang dah lebih-lebih lagi dah tahu, dah sangat arif pasal kereta ni kan. Mungkin Legend Skyline sendiri, Encik Legend Skyline sendiri boleh orang panggil share kita yang apa kereta yang paling minat. Saya rasa memang tengok nama pun dah tahulah kereta apa yang minat ni. Sampai tanyalah. Betul. Jadi mungkin Skyline i34 ke i33, mungkin GTR, Nissan GTR tu lah. Jadi sangat-sangat kita lalukan Legend Skyline ni kan. Jadi mungkin boleh share kat komuniti kereta juga sebab memang kita nak reach banyak komuniti kereta supaya kita boleh share benda yang banyak komuniti kereta sendiri tak tahu benda ni lah. So kita nak sambung balik tadi macam kereta yang lepas tu Ford ni yang paling tinggi yang saya tahu yang paling laris orang panggil sports car yang paling laris di dunia lah. Kan iaitu calang-calang itu satu lagi lah. Yang tak asing lagi. Tak asing, bukan color-color. Bukan color-color punya kereta Mustang. Bukan Pak Mustang. Bukan Pak Mustang. PCTP Ramli bukan Betul lah, bukan. Dia Mustang. Tapi sebenarnya nama-nama Jawa tu sendiri pun rasanya dia ada apa panggil influence dengan nama-nama Mustang saja. Kalau siapa yang tahu lah. Tapi itu memang kereta yang sangat-sangat popular kan. Betul lah. Mustang ni kalau siapa tahu memang banyak spek kan. Saya beritahu kan hari tu. Jadi kalau siapa yang nak pergi spek yang lagi tinggi kan. Semua kereta Ford ni sebenarnya dia kalau macam saya nak sebut dia ada company yang bawah dia juga. Tapi kalau macam Mercedes sendiri dia adalah memang betul-betul bawah. Kita dah share kan kereta-kereta bawah Mercedes macam Maybach. Kan? Maybach. Okey, Maybach kan. Itu kereta di bawah Mercedes kan. Betul. Jadi di bawah Ford ada juga kereta-kereta jenama lainnya. Betul, ada. Tapi kita akan sebut yang mana memang betul ini adalah paling rapat dengan dengan Ford sendiri. Kebanyakan memang kalau kita tahu mungkin US ni dia tak banyak company sub company bawah company besar ni lah Ford ke Chevrolet ke saya sebut semua kan. Jadi dia banyak orang panggil tuner luar. Tapi yang ni adalah tuner yang memang paling dekat dengan Ford. Paling rapat juga. Tapi bukan ke Tuan Haziq? Kereta Ford ni memang sejak dari azali lagi, dari dulu lagi memang satu jenama yang sangat-sangat besar. Betul. di Amerika kan. Ya. Jadi memang sangat besar sebabkan dia ada seorang ni. Kalau siapa tahu nama dia adalah Carroll Shelby kan. Jadi saya nak tunjuk. Kita dah sharekan juga dengan viewers kan hari tu kan. Betul lah. Jadi kalau siapa tahu
bawah Ford, bukan bawah Ford, luar Ford tu dia ada Okey. kawan baik sebenarnya. Kawan baik dia. Kawan baik dia adalah nama brand tu, nama company tu adalah Shelby American. Dia bukan directly under Ford lah. Bukan lah. Dia macam associate ataupun sekutu jugalah, company yang dalam group dia lah kan. Betul. Jadi kalau untuk Shelby American ni, dia memang fokuskan untuk buat, kalau kita tahu Ford Mustang sendiri adalah kereta yang sangat laju. Kalau siapa tahu horsepower dia adalah dalam 400 lebih horsepower juga. Okay, kalau yang EcoBoost tu adalah 300 lebih horsepower. Kita pun dah sharekan macam mana viewers selain daripada legend sekarang dia lagi Arif, macam mana nak imagine, macam mana nak bayangkan 400 kelajuan 400 kuasa kuda tu kan. Jadi kita boleh bayangkan kita pandu Honda City kan. Honda City yang berkuasa kuda lebih kurang 150. Mungkin kita boleh cakap kereta biasa, apa mungkin average kereta macam kita Pro biasa 2 di semua. jalan, Pro 2 semua tu dia punya horsepower dia, kuasa kuda average dia kita boleh cakap dalam 110. Jadi kita kali 4 kali ganda kelajuan kereta-kereta yang biasa ni. Kalau kita bawa dalam contoh, kalau kita bawa percotan tu kita rasa macam tu, contoh kereta Saga ke apa kan. Tapi ini adalah 4 kali ganda. 4 kali kalau ganda. 400 horsepower. Kalau siapa yang biasa naik BMW, kalau BMW yang ada kuasa turbo tu, bila kita pecut pun dah terasa sangat kan. Contoh ni macam kita naik kapal terbang lah. Bila kapal terbang nak take off kan, nak terbang kan. Jadi bila dia start meluncur tu je kita akan rasa kan dia punya pecutan tu. Jadi itu yang sama macam kita dapati dekat Mustang ni kan, laju. Betul. Jadi tak sama tapi lebih kurang lah pecutan dia. Lebih kurang. Jadi kita akan tunjuk sikit. Ni pun sedikit gambar juga. Kalau siapa yang nak tahu, kita macam boleh share juga dengan viewers juga kan ni. Kita akan share gambar ni. Okey, ni kita ada sekarang ni. Gambar dia dah keluar dah tu. Jadi kalau macam siapa nak tahu beza dia, kalau dekat Malaysia ni saya boleh janji, saya boleh bersumpah juga yang mana tak ada lagi brand ni dekat Malaysia. Oh, okey. Okey. Jadi brand untuk orang panggil Shelby ni tak pernah lagi bawa ke Malaysia. Jadi caranya orang akan bawa yang ni Ford. Kenapa tu? Mungkin harga dia ke, mungkin sebab kalau kita nak tengok dari segi harga, memang kalau dekat luar kereta orang panggil Mustang ni sendiri adalah dalam 25,000 US dollar. Harga jadi, di luar. Di US lah. US lah. Jadi mungkin dalam 100 lebih juga. Lebih, sama macam harga macam siapa yang beli kereta Honda Civic tu, sebenarnya dia dah boleh beli kereta Mustang dekat luar. Yang paling base saja. Tetapi kalau dibawa masuk di Malaysia ni ada cukai, ada dipanggil duty apa yang dipanggil, duty import ke apa? Duty import juga. Excise ke apa tak. Jadi dia akan bertambah AP, lagi. Tax AP tu. AP tu kan. Jadi bagi yang nak memiliki kereta ni tak samalah harga dia dengan yang terdapat di US tu. Harga dia lebih mahal. US sendiri kalau import kereta tu mungkin dekat Europe sendiri kalau dia import kereta Mustang tu mungkin dalam 200 lebih lah. Jadi lepas tu kita ada gangguan sikit. Okey, lepas tu dengan kereta orang panggil macam kereta Mustang sendiri, yang mana dekat macam kita tengok tadi, itu dah harga dalam 300 lebih ribu juga. Kalau sekarang ni kat Malaysia dia dah kurang jugalah sebenarnya. Okey juga, sekarang dah jadi 200 lebih juga kan. Daripada kalau ikutkan 100 lebih, 200 lebih, dia 2 kali ganda je lah harga yang sebenar lah. Itu memang sama macam dekat Europe semua, sama dekat negara luar selain daripada US. Itu consider dah affordable lah tu. Affordable lah tu kan. Sekitar double price of harga kat US kan. Betul. Lepas tu kalau macam orang panggil kereta Shelby tadi saya tunjuk tu adalah Shelby GT350. GT350. Itu yang saya minat lah. Itu memang saya panggil dream car juga, saya punya dream car. Cuma tak ada dekat Malaysia lah. Tak ada dekat Malaysia juga. Jadi kereta tu kalau kat US dalam 60 lebih ribu USD. Jadi kalau 60 lebih mungkin kali 4 mungkin 240,000. 240 lebih lah. Jadi dia sama macam kalau kita beli kereta kan Mustang yang biasa tu kita beli dalam 200 lebih. 200, tapi yang ni Shelby harga dekat US sama dekat macam kita US. beli. Tapi kalau masuk di Malaysia tu Aziz. Jadi 240 lebih tu mungkin boleh kali 3, kali 2 ikutlah. Sebab kereta macam ni adalah sangat special juga sebenarnya. Jadi kereta ni sangat special. Macam itu memang special untuk saya jugalah. Kereta ni orang panggil dia adalah 526 horsepower. Lepas tu 480 lebih torque jugalah. Memang tinggi juga torque dia. Tapi engine dia bukan engine turbo.
Ini adalah enjin orang panggil NA. Enjin yang tak pakai turbo, tak pakai supercharge, turbocharge semua tak ada. Dia Shelby. Okey, dia nama Shelby lah kan. Cuma dia gunakan apa tu model kereta Ford kan untuk hasilkan Shelby. Betul lah. Kita tak panggil Ford, kita panggil Shelby. Shelby terus. Jadi kalau siapa yang macam contoh kita do kita nak kereta Shelby tu, cara dia nak beli adalah kita beli kereta Ford dulu, lepas tu kita hantar dekat California. Tune. Dekat California tu ada Shelby American punya orang panggil factory jugalah. Memang besar juga rasanya lah. Tapi memang kita bawa untuk tune, lepas tu dia akan ubah lah semua exterior. Ini lebih kurang kereta Mercedes dan kereta Brabus ni lah kan. Betul lah. Tapi macam Brabus tu dia bawa factory jugalah. Macam tu lah. Tapi itu memang betul-betul bawah jugalah. Tapi ini tak Ini dua tu separate companies lah. Lepas tu kalau siapa yang nak pergi lagi lebih macam Shelby GT, Shelby Super Snake, kalau siapa tahu dia adalah Mustang. Tapi kalau siapa yang nak pergi spec Shelby Super Snake ni, daripada Mustang tu, daripada 400 lebih horsepower atau 300 lebih horsepower, kita boleh tune dekat Shelby American jadi Shelby Super Snake tu dalam 800 horsepower. Jadi kalau siapa yang nak, bagi siapa yang dengar 800 tu macam sangat tinggi kuasa kuda dia kan. Tapi bagi peminat kereta tu dah biasa. Sekarang ni kereta yang berkuasa kuda yang 1000 pun kan macam ada kan. Macam kita cakap Tesla sendiri torque dia adalah 1000 juga. Horsepower dia nak sampai 1000 juga. Jadi itu kereta biasa. Jadi kalau bagi orang yang baru-baru nak berjinak dengan kereta ni, dia rasa 800 tinggi sangat kan kuasa kuda dia. Tapi bagi minat kereta, dia dah biasa dengan kuasa kuda yang tinggi-tinggi ni kan. Okey, betul. Jadi macam kalau kita tengok tadi top kita adalah Ford kan. Jadi esok kita akan sambung juga bersambung untuk lagi kita panggil part ketiga lah. Belum habis lagi senarai ni kan. Belum, ni baru ke-8. Ada lagi 2 ni. Mungkin tanya apakah lagi 2 brand lagi dalam yang bawa dalam senarai kita yang kita akan bincangkan. Jadi kita akan bincangkan esok pukul 5.30 juga. InsyaAllah. Sampai pukul 6.30 lah sekarang ni. Jadi sampai sini saja kita punya topik kita, perbincangan kita punya bersiaran betul hari lah. ni. Saya harap tuan-puan semua viewers semua boleh share kepada kawan-kawan semua, mungkin share dekat page yang mana minat kereta. Kita memang nak reach out dekat community kereta sendiri sebab kita nak orang panggil, saya pun minat juga kereta. Jadi saya pun kelab-kelab kereta ni saya tak kurang arif sikit dekat Malaysia ni. Jadi kalau boleh viewers luar sana tu yang ada menjadi members kepada kelab-kelab semua kan, boleh sharekan video kita ataupun channel kita pada ahli-ahli dia. Jadi mungkin dia akan join kita. Jadi lebih banyak lagi perkara yang kita boleh bincangkan. Mungkin supercar boleh kita bincangkan. Lepas tu kereta biasa boleh kita bincangkan. Lepas tu kereta Continental boleh bincangkan. Lepas tu kereta klasik pun boleh. Muscle car pun boleh. Yang penting muscle car lah. Saya minat jugalah muscle car. Muscle car tu Jadi yang bila kita cakap muscle car tu, dia biasanya berkait dengan US punya supercar kan. Jadi saya rasa sampai itu saja. Mohon maaf kalau ada kami tersilap kata ke, mungkin salah information ke apa. Tapi ini sendiri memang daripada apa yang kita tahu juga. Kita tahulah. Kita sedikit sebanyak semua kan. Kita sharekan kepada siapa yang tak tahu. Mungkin kepada Cik Hana Nani sendiri kan, mungkin nak tahu sikit tentang Mustang semua. Saya ada beritahu lah sedikit sebanyak lah tentang Mustang. Soalnya Mustang ni boleh cerita banyak sebenarnya. dan kita sangat lalu-alukan komen-komen, maklum balas, feedback tentang cara kita bersiaran ni, penambahbaikan yang kita boleh